Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan terus berbicara isu berkaitan dengan kedaulatan makanan ataupun jaminan sekuriti makanan negara kerana beberapa kenyataan besar diberikan oleh pihak kerajaan dalam minggu ini berkaitan bagaimana kita perlu menjadi sebuah negara yang menjadi gedung agro makanan semula. Kerana kita satu ketika mampu menyara keperluan makanan sendiri dengan keperluan barangan makanan utama seperti beras, ayam dan seumpamanya tanpa banyak melakukan ataupun mengimport dari negara-negara pengeksport. Tetapi dengan angka yang kita ketahui pada tahun ini dan beberapa tahun kebelakangan ini melebihi 60 bilion saban tahun, kita boleh bayangkanlah dengan situasi dunia ataupun global yang tidak menentu, pastinya kita akan berhadapan apa yang kita lalui pada ketika ini. Kos makanan meningkat, kekurangan bekalan makanan di atas rak kedai ataupun pasaraya, keperluan makanan untuk industri ruminan ataupun industri ayam misalnya, untuk mengeluarkan makanan ternakan amat terjejas kerana keperluan jagung bijirin, soya dan sebagainya terjejas akibat perubahan cuaca ataupun perang melanda beberapa buah negara. Jadi semuanya sudah pun sepatutnya kita jangkakan, tetapi seolah-olah persiapan kita ala kadar. Sebab itu kita merasakan mengimport itu adalah lebih murah berbanding kita keluarkan sendiri. Jadi malam ini apabila Majlis Pemulihan Negara mencadangkan semula kita perlu menjadi sebuah pengeluar makanan ataupun negara yang mampu menjadi pembekal utama makanan asasi negara. Jadi kita terpaksa memikirkan semula apakah caranya, adakah jalan pintas ataupun polisi-polisi yang mungkin dah usang selama ini perlu dilihat semula, dan bagaimana perancangan-perancangan yang sedia ada ataupun masa depan perlu diberi perhatian. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Industri Putra Malaysia. Apa khabar Dr. Irwan? Ya, kabar baik. Terima kasih Dr. Irwan. Sekali lagi wacana ini diangkat. Saya rasa kalau pengalaman saya di Esrawani melebihi 12 tahun, topik ini bukan perkara baru, topik yang evergreen. Mungkin saban tahun apabila ada musim kemarau, ada musim hujan ataupun malapetaka di negara lain, kita mula membincangkan tentang sekuriti makanan kerana apa yang kita lihat di pasaran, makanan mahal, inflasi tinggi, produk-produk berkaitan dengan input pertanian melonjak naik dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai reaksi awal Dr. Irwan tentang hal ini. Ya, terima kasih Tuan Haji Nazri. Jadi reaksi awal saya adalah pada ketika ini, apa-apa sahaja idea cadangan yang dilontarkan, bagi saya kita perlu bincang dan kita perlu lihat daripada pelbagai sudutlah, kerana kita tahu bahawa sekarang kita berada pada keadaan dan ketika yang mana kita memerlukan satu penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh. Jadi bila idea dilontarkan untuk kita kembali menjadi negara pertanian ini, bagi saya kita perlu berhati-hati dan juga kita perlu juga memahami dari segi memang sebelum ini kita pernah berada dalam keadaan yang mana kita self-sufficient. Namun begitu kita tahu bahawa bila kita katakan bahawa kita ingin kembali menjadi negara pertanian, ini bagi saya adalah satu cadangan yang agak berbentuk structural. Jadi bila saya kata structural ini, kita kena lihat juga keadaan dan juga perubahan dalam struktur ekonomi kita sepanjang lebih daripada 50 tahun ke belakang. Jadi kita perlu faham bahawa setiap perubahan dalam struktur ekonomi daripada sektor pertanian kepada sektor industri kepada sektor perkhidmatan, dia memberi impak terutamanya daripada tiga aspek. Pertama, bagaimana sektor itu menyumbang kepada pertumbuhan ataupun KDNK negara. Yang kedua, sumbangannya kepada pasaran buruh, dan yang ketiga adalah sumbangannya kepada hasil ekspor. Jadi ia memberi pelbagai kesan yang bagi saya agak menyeluruhlah Tuan Haji Nazir, kalau kita tidak berhati-hati. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada ketika ini, bila kita kata kita nak beralih kepada negara
pertanian ini, kita perlu memastikan bahawa persediaan dan juga dari segi bagaimana kita nak melihat dari segi kapasiti dan juga ekosistem ekonomi tersebut. Kerana apa yang saya risaukan adalah kemungkinanlah berlaku bahawa kita berjaya menyelesaikan satu masalah tapi mungkin boleh menimbulkan 5 masalah baru ataupun kita boleh menyebabkan masalah yang sudah ada menjadi lebih teruk. Contohnya kalau pada ketika ini pun kalau saya memberi kuliah di Dewan Kuliah, saya pun bertanya juga kepada mahasiswa bagaimana mereka melihat sektor pertanian itu. Jadi kita apa yang saya dapat lihat pun memang rata-rata golongan muda terutamanya mahasiswa memang pada ketika ini tidak mempunyai minat untuk menceburi bidang pertanian. Jadi kalau kita nak kata kita nak kembali kepada negara pertanian, kita perlu memastikan apakah bentuk pertanian, apakah dari segi kita mempunyai persediaan dari segi meningkatkan nilai tambahnya, adakah kita bersedia, kita katakan yang kita sudah pun akan menuju ke arah pertanian moden, pertanian yang kita katakan memberikan pulangan yang tinggi lah, pendapatan yang tinggi supaya kita tidak mengalami pula satu masalah mismatch di dalam pasaran buruh yang mengakibatkan peningkatan lagi. Contohnya graduan menganggur, mungkin tidak ada kerja kerana kita dah fokus kepada sektor pertanian yang tidak memberikan peluang pekerjaan kepada mereka. Jadi ini mungkin kita perlu elakkan dan juga kita perlu memastikan kalau kita nak menuju ke arah negara pertanian, kita perlu memastikan dari segi produktivitinya, dari segi pengeluarannya, pasarannya tinggi supaya nilai tambahnya juga meningkat supaya bila pekerja ataupun kita kata sumber-sumber tenaga kerja memasuki sektor pertanian, dia mempunyai kadar pendapatan yang tinggi yang boleh meningkatkan lagi keseluruhan pendapatan negara secara keseluruhan. Kalau tidak, ini akan suppress, menekan lagi dari segi tingkat pendapatan itu yang menyebabkan tingkat pendapatan akan berkurangan. Jadi ini akan menimbulkan lagi pelbagai isu yang saya katakan tadi, walaupun kita mungkin dalam jangka masa panjang sederhana berjaya menyelesaikan satu masalah, contohnya masalah security makanan, tetapi kita menimbulkan pelbagai isu lain pula. Ya, menarik. Untuk mengelakkan kita dari melakukan perkara yang bertindan ataupun kesilapan yang sama yang kita lihat apabila hal berkaitan dengan ekonomi, struktur ekonomi kita yang sentiasa berubah-ubah dan polisi-polisi tertentu misalnya, kita sentiasa diingatkan negara Malaysia selepas kita beralih kepada sebuah negara perindustrian, kita antara pengeluar semikonduktor yang terbesar di dunia satu ketika dahulu. Selepas itu apabila kita melihat harga komoditi yang amat signifikan ataupun tinggi, kita menjadi pengeluar komoditi kelapa sawit dan juga seperti getah. Selepas itu kelapa sawit, sebelum itu kita ada koko dan sebagainya, antara yang terbesar di dunia. Tetapi apabila kita melihat industri agro makanan ataupun pertanian, seolah-olah ia tidak sehebat apabila kita bercerita tentang industri komoditi. Mengapa kita mungkin tidak dapat meniru ataupun melihat potensi-potensi yang sudah pun kita lihat hasilnya dalam bidang semikonduktor ataupun elektronik yang mampu menjana satu sistem ekonomi, sistem rantaian yang hampir lengkap. Begitu juga dengan industri komoditi seperti getah dan juga kelapa sawit, kerana memberikan pulangan gross yang tinggi, KDNK yang tinggi kepada negara saban tahun. Jadi mengapa tidak kita lihat rantaian ini ataupun model ini berbanding kita nak melontarkan idea bila ekonomi makanan mahal ataupun harga makanan susah, kita kembali kepada negara pertanian. Semudah itu kita ucapkan. Saya melihat ada dua perkara dekat sini, Tuan Haji Nazri. Pertamanya, saat itu bila kita cakap berkenaan dengan pembangunan ataupun dari segi kita kata untuk nak macam kita nak sekarang ni, kita kata dalam konteks sekarang nak reset ekonomi dan sebagainya, kita tidak boleh terikut-ikut dengan keadaan ataupun cadangan yang diberikan daripada contohnya ahli ekonomi daripada negara maju dan sebagainya, kerana kita tengok dia ada spesifik dari segi konteks spesifik yang berbeza. Sebab itu
ini bagi saya menjurus kepada faktor kedua yang saya nak sebut adalah kita perlu mempelajari banyak sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil daripada sejarah ekonomi Malaysia ini yang kita boleh lihat ambil pengajaran seperti Tuan Haji Nazri sebut tadi, proses industrialisasi kita. Kita memang nak fokus menjadi negara industri penuh dengan acuan kita sendiri untuk menjadi sebuah negara, kita kata negara yang majulah. Itu kita tengok dalam banyak wawasan-wawasan kita sebelum ini ataupun perancangan jangka panjang. Jadi kita tengok apabila kita memfokus kepada satu benda, sebab itu ada perkara yang kita tinggalkan. Contohnya bila kita memfokus kepada sektor industri itu pula, kita tinggalkan pula sektor sektor pertanian. Seperti makanan ini, kalau kita tengok negara maju, negara Jepun ke atau negara di Amerika Syarikat ke, dia berjalan seiring. Kita juga menghadapi satu ketika masalah yang dipanggil premature deindustrialization, kerana kita terlalu beria-ia nak memasuki sektor perkhidmatan, sehingga kan kita tidak begitu membentuk sektor industri kita secara yang lebih baik. Jadi akibat dia akan mendatangkan masalah di masa hadapan. Begitu juga sekarang, kalau kita melihat dari segi kita katakan untuk menjadi satu negara pertanian, kita perlu memastikan bahawa kita bukan saja bersedia, tetapi kita juga boleh membangunkan ekonomi kita secara yang bersama. Dia tidak perlu kita kata secara yang isolasi. Ia boleh berkait. Ini merujuk kepada bagaimana kita mengatur strategi supaya adanya yang dikatakan dalam ekonomi ini forward and backward linkages, adanya integrasi menegak, adanya integrasi mendatar yang membolehkan bukan sahaja contohnya sektor perkhidmatan dan sektor industri, tetapi juga kita boleh memperkasakan pada masa yang sama sektor pertanian. Contohnya kalau kita nak memperkasakan ekonomi digital, tak semestinya hanya memfokus kepada sektor perkhidmatan. Kenapa tidak kita katakan macam sekarang lah, banyak dikatakan, maksud saya dikatakan ni kalau kita baca blueprint, contohnya rancangan Malaysia ke-12 ataupun baru-baru ini dasar agro makanan negara 2.0, ya saya baca, saya nampak ada agenda-agenda dari segi nak mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan produktiviti. Tetapi adakah sekarang ini dari segi pelaksanaannya macam mana? Jadi kita tidak maulah contohnya seperti saya sebutkan juga tadi, sistem pendidikan kita dan sebagainya tu kita perlu terangkumkan semua. Kita tidak mahu lagi contoh sekarang macam mana. Contoh dahulu bila kita dah nak menuju ke arah industri, kita ubah. Kita dulu ada universiti pertanian, lepas tu kita ubah. Kita ubah dia menjadi satu universiti yang menyeluruh. Jadi sekarang ni macam mana? Adakah kita nak tukar balik, nak mewujudkan balik universiti pertanian dan sebagainya? Jadi bagi saya bila kita pada ketika ini nak menuju ke hadapan ini, dari segi kita nak bukan saja menyelesaikan masalah ini dari sudut yang jangka pendek, kalau kita nak menuju ke arah jangka panjang itu, dia perlu ada satu keharmonian dari segi dasar-dasar yang telah pun dilancarkan. Contohnya dasar agro makanan negara 2.0, dan juga saya fikir baru-baru ini pun kerajaan ada memperkenalkan dasar pemakanan kebangsaan Malaysia yang bertujuan untuk menyemak semula pelan tindakan pemakanan kebangsaan. Ada juga beberapa tahun lepas pelan induk pembangunan jagung bijian, ada juga. Ini jangka panjang. Jadi macam mana kita nak harmonikan dasar-dasar ini supaya kita nak memfokus kepada security makanan itu, pada masa yang sama kita tidak melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan perubahan yang ketara di dalam struktur ekonomi kita yang kemungkinan akan menyebabkan masalah-masalah lain timbul pula di masa hadapan. Kalau saya ambil contoh untuk kita mengharmonikan seperti mana Dr. Irwan katakan tadi, semua dasar-dasar plan-plan strategik blueprint yang kita dengar cantik di atas kertas ataupun setiap kali pelancarannya, kita tahu ia semua dah ada apa yang kita bincangkan saban hari.
misalnya dalam isu ayam, pada pandangan Dr. Irwan, kalau industri ayam ini kadar sara diri kita sebenarnya melebihi 100%, kita dah boleh ekspor. Itu sebabnya kita larang mengekspor ayam segar ketika waktu ayam tidak cukup di pasaran ataupun harga ayam melambung pada ketika ini. Sebab itu, ia boleh dilakukan kerana kita ada kadar sara diri yang sudah tinggi sampai ke tahap kita boleh ekspor. Tetapi sebenarnya ekosistem industri ternakan ayam itu sebenarnya amat longgar, amat fragile kerana kita tidak mengeluarkan makanan ayam sendiri. Hampir 100% kandungan dedak ataupun makanan ayam itu kita import. Kandungan soya, kandungan jagung bijirin, kandungan vitamin dan sebagainya, hampir semuanya kita import kecuali isi rong kelapa sawit yang mungkin dijadi sebagai bahan-bahan tambahan ataupun suplemen semata-mata. Jadi bagaimana kita melihat the whole ekosistem itu mampu menjana bahawa Malaysia mampu menjadi hub agro makanan. Kalau selepas ini barulah kita nak cakap kita tak payah nak buat polisi baru, kita nak kembali menjadi negara pertanian. Kalau isu ayam pun kita tidak boleh selesai, kita belum cerita pasal beras ataupun padi misalnya. Mengapa yield tuaian di Sekinchan 2, 3, 4 kali tinggi berbanding gedung padi kita di negeri Kedah selama ini sejak kita sebelum merdeka. Tetapi kita tahu orang muda tidak mahu terjebak dalam bidang ini. Ya, betul Tuan Haji Nazri. Soal itu sekarang ni kita tengok pun walaupun kita kata dari segi tahap sara diri ayam itu mencukupi, tapi kita tengok betapa dia rapuh akibat daripada kalau kita tengok apa yang berlaku pada ketika ini kita tidak boleh katakan bahawa benda ni adalah satu yang di luar jangka, sebab kalau kita melakukan satu dasar yang baik, sememangnya kita telah pun factor in apa yang kita panggil sebagai unforeseen circumstances lah, keadaan yang kita tidak dapat bayangkan. Dan sebenarnya perkara ini pun kalau kita dah bersedia dari awal, saya fikir boleh diselesaikan. Namun begitu, kita pada ketika inilah bagi saya mungkin ada masalah. Kalau kita contohnya kata, okey sekarang kita nak mulakan sekarang, okey kita nak tanam dedak dan sebagainya untuk kita nak mengatasi masalah. Sebab adakah kita mempunyai dari segi competitive advantage itu dari segi pengeluaran dengan kos yang rendah dan sebagainya. Ini penting kerana kalau pada satu masa, ini pun memakan masa, bila kita dah ada pengeluaran tapi mungkin pada ketika itu pun mungkin keadaan di dunia global lebih baik. Jadi bila ada satu persaingan, contohnya memang penternak ayam akan membeli dia punya input itu di mana yang lebih murah. Jadi sebenarnya ini sukar untuk kita nak bersaing dengan negara luar yang memang pengeluar produk-produk ini. Jadi ini yang saya fikir juga kita perlu lihat dan apa yang Tuan Haji Nazri sebut itu memang itulah isu masalah yang bagi saya sudah pun lama dibincangkan sebenarnya dari isu, sebab isu security makanan ini bukan baru. Jadi memang kalau kita sekarang nak melaksanakan dasar yang ataupun pelaksanaan yang berbentuk seperti production pengeluaran itu, bagi saya kita juga perlu berhati-hati dan kita tidak boleh juga mengakibatkan adanya berlaku keadaan di mana di masa depan mungkin projek-projek ini akan mungkin tidak mencapai objektif yang disasarkan. Sebab itu bagi saya melihatlah secara keseluruhan mungkin pandangan saya kita juga boleh melihat dari segi kita katakan pelaksanaan satu bentuk ekonomi aglomerasi Ekonomi aglomerasi ni contohnya kita ada di luar negara, contohnya Silicon Valley itu ini satu tempat untuk teknologi IT dan sebagainya. Jadi kita boleh ada seperti itu, tetapi dalam sektor pertanian lah. Jadi di sanalah kita boleh melakukan R&D-nya, penyelidikan dan juga pengeluaran bahan-bahan makanan dengan menggunakan teknologi yang baru supaya kita dapat mengeluarkannya dengan kita katakan cost efektif, dan juga kita memastikan aplikasi teknologi
seperti yang saya fikir dirancang yang bagi saya pun semua dah tahu, supaya kita boleh memastikan produktiviti dari segi pengeluaran bahan makanan ini dapat ditingkatkan. Dan juga kita memastikan bahawa golongan muda, Ya. ini golongan muda ni pentinglah. Perlu ada apa kita cakap pasal startup, keusahawanan, mungkin perlu difikirkanlah supaya kita ada banyak yang startups, supaya mereka ni menceburi bidang pertanian ini. Yang ini saya fikir memang memerlukanlah juga sokongan fiskal, dasar insentif fiskal daripada kerajaan. Mungkin dalam bukan saja saya tak nampak ini kena setiap bajet. Kita boleh lakukannya sekarang, tidak perlu kita tunggu pada bajet baru nak umumkan benda ini, kerana ini perkara yang saya fikir perlu disegerakan supaya kita dapat memastikan golongan muda ni pun dapat juga masuk dan juga menceburi bidang pertanian ini, dan akhirnya kita akan mendapatlah manfaat bukan saja dari segi security makanan, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih baik, dan juga mencipta peluang pekerjaan kepada terutamanya golongan muda. Jadi yang itulah saya katakan tadi tu, kalau kita boleh dapat melakukan aglomerasi ekonomi ini juga bagi saya perlu boleh dilihat sebagai satu cadangan untuk kita nak mengatasi masalah security makanan ini. Ya, satu ketika Perdana Menteri sebelum ini Tan Sri Tun Abdullah Badawi naik sebagai Perdana Menteri, antara perkara yang dasar yang menjadi minat beliau dijadikan sebagai polisi negara, iaitu dasar buku hijau yang satu ketika ketika zaman Tun Razak diperkenalkan dikembalikan semula, dan seolah-olah selepas itu senyap semula. Dan kita tak dengar apabila Perdana Menteri baru naik tidak meneruskan dasar dengan suntikan modal ataupun dana yang berbilion ringgit disuntik pada ketika itu. Tak apalah, tetapi dalam industri makanan ini ia melibatkan pendekatan yang holistik, Dr. Irwan. Kerana ia melibatkan satu kapasiti guna tanah yang massal sifatnya. Kerana kita tahu tanah ini di bawah negeri. Kalau contoh Kedah sudah pun memberikan pengorbanan yang terlampau besar kepada negara sebagai gedung jelapang padi negara. Tanah-tanah di Kedah tidak boleh ditukarkan sewenang-wenangnya untuk menjadi tapak perumahan ataupun perkilangan dan sebagainya. Begitu juga di Sabah, di Kota Belud ataupun di sekitar Beaufort dan sebagainya. Mengapa dalam hal ini pendekatan tidak silo ini, insentif-insentif yang baik melalui federal, hubungan dengan negeri, dengan swasta, dengan agensi kerajaan, agensi bersama agensi juga perlu dilihat sebagai pendekatan yang tidak silo, tidak terpisah-pisah. Kerana kita lihat seolah-olah negeri yang mampu menjana makanan negara, seolah-olah mereka tertinggal kerana mereka dalam bidang pertanian. Outdated, tak glamour berbanding kalau negeri Selangor misalnya, ada taman pendasaran tinggi di Shah Alam, di Sungai Wei ataupun di Bangi berbanding negeri kalau Terengganu misalnya. Jadi bagaimana dasar-dasar yang sedia ada ini tetapi ditambah baik dan ada insentif-insentif bagi negeri ataupun swasta ataupun agensi yang mampu memberikan tambah nilai dalam hal agro makanan kita, Dr. Irwan. Ya, isu yang disebutkan oleh Tuan Haji Nazri ni bagi saya sangat relevan kerana baru saja 2 tahun lepas kita lihat bagaimana kita dapat kita katakan mengurus dari segi keadaan ataupun cabaran pandemik yang kita kata memang tidak pernah berlaku sebelum ini. Begitu juga di negara-negara lain, yang mana kita menggunakan pendekatan kita katakan whole of nation, whole of government approach ini, whole of society approach. Ya. Jadi dalam isu security makanan ini juga bagi saya kita perlu address isu ini dalam pendekatan yang sama. Tak bolehlah kita katakan adanya bukan saja antara kerajaan federal, kerajaan negeri dengan kerajaan tempatan, tetapi juga kita sebut di sini antara kementerian. Sebab bila kita kata security makanan, saya tak bersetujulah kalau hanya kementerian MAFI saja yang perlu memberikan peranan dia. Sebab contohnya kalau kita kata security makanan ini
kita kata ialah berkenaan dengan konflik di Ukraine dan juga akibat daripada lockdown. Jadi sekarang bila kita dah buka bekalan rantaian bekalan makanan global tu pun terjejas dan sebagainya. Tapi kita lupa bahawa ini adalah manifestasi daripada krisis iklim, climate change yang sudah pun disebut sekian lama. Tapi kita seperti tidak begitu mengambil endah dan tidak begitu menumpukan isu ini. Jadi kalau kita menumpukan perkara-perkara seperti krisis iklim ini membolehkan setiap kementerian, setiap kerajaan federal, kerajaan negeri, kerajaan tempatan perlu memainkan peranan secara yang bersama. Jadi perlu ada satu pendekatan yang kita katakan berorientasikan misi. Saya fikir mission oriented approach ini adalah satu pendekatan yang saya fikir sudah selalu disebut-sebut selepas pandemik ini. Jadi sebenarnya kita boleh juga menggunakan sebenarnya approach ini untuk kita nak mengatasi masalah masalah security makanan ini, kerana masalah security makanan ini pun dia berkait dengan isu inflasi, dia berkait dengan isu dari segi akhirnya isu dari segi nutrisi dan juga pembangunan modal insan. Jadi ini adalah sesuatu yang bagi saya begitu penting untuk difikirkan dan ia perlu penglibatan daripada semua pihak seperti yang Tuan Haji Nazri sebut tadi itu, dari segi bukan saja isu tanah, mungkin dari segi isu financing, modal. Jadi perlu ada satu hubungan yang simbiotik antara kerajaan dan juga pihak swasta. Simbiotik ini maksud dia, kalau kita tengok hubungan antara kerajaan dengan pihak swasta ni selalunya bila berlaku keuntungan itu akan dimiliki oleh pihak swasta, tapi kalau ada kerugian ia perlu disosialiskan, dikongsikan. Jadi contohnya kerajaan perlu bail out dan sebagainya. Tapi kalau keuntungan itu tidak pula dikongsikan. Jadi bila kita kata simbiotik, hubungan simbiotik ini, jadi kerajaan dengan pihak swasta itu perlulah bekerjasama dan juga memastikan bahawa isu ini isu security makanan ini dapat diatasi. Dan ia juga berkait dengan SDG 2030. Betul, dan juga kerangka ESG yang telah pun dicanang untuk bajet 2023 ni. Menarik. Terima kasih Prof. Madya Dr. Irwansyah Zainal Abidin, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia, dalam kita membincangkan wajarkah kita melihat semula dasar-dasar berkaitan dengan pertanian dan juga agromakanan, kerana ada idea-idea yang mengatakan negara perlu beralih ataupun kembali menjadi negara pertanian. Tetapi mungkin cara pendekatan literalnya orang faham takkan nak jadi negara pertanian, tapi bagaimana polisi-polisi yang sedia ada, dasar-dasar ekonomi yang sudah pun kita lakukan sebelum ini, di mana kita nak memposisikannya. Jadi terima kasih Prof. Madya Dr. Irwansyah atas pencerahan dan juga perkongsian pandangan yang kita lihat membuka mata kita dalam hal ini. Itu saja bersama saya pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.